Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan selamat pagi. Yang saya hormati Cik Bumi, barisan para hakim, guru-guru yang sama bertanding pada hari ini, guru-guru besar pada hari ini, penjaga masa serta MC kita pada hari ini. Okey, saya pertama sekali saya perkenalkan diri saya. Saya adalah Puan Alijah binti Haji Saleh. Bersama saya Puan Nasliza binti Abu Samar, rakan saya. Saya adalah guru kaunseling. Puan Nasliza adalah guru doktor muda. Okey. Sekejap. Okey dah. Wahai cermin, siapa yang paling lawa dekat dewan ni? Tengok sini saya. Tengok sana. Semua lawa. Cermin adalah satu benda atau yang perkara yang paling sinonim dengan manusia sebenarnya. Kerana itulah sekolah saya telah menjalankan satu program di bawah badan disiplin kami yang bertajuk Cermin Sofistikasikan Diri. Cuba sebut, cermin sofistikasikan diri. Maksud saya mula-mula nak bentang ni agak susah nak menyebut. Dah lama saya akan terangkan apa itu sofistikasikan diri. Okey, terus misi kami dalam badan disiplin ini adalah meningkatkan kualiti dan profesional pendidikan disiplin di sekolah agar lebih berstruktur, kemudian berkesan dan cemerlang. Dan visi kami pula adalah untuk menjadikan badan disiplin sebagai pendidikan amalan terbaik kepada murid-murid kami, yang mana akan menjadikan murid tadi sebagai insan yang holistik, dan akhirnya murid tadi akan menjadikan sekolah dan negara sejahtera. Okey, pengenalan program abstraknya adalah untuk meningkatkan kebersihan dan kekemasan murid agar boleh memberi impak yang positif. Kami ambil murid yang tak berapa nak bersih, tak kemas. Kami nak dia berketerampilan, nak dia ada satu impak yang positif. Dan penggunaan cermin adalah medium yang paling mudah, paling ringkas. Sebab cermin berada di mana-mana. Kat belakang ada cermin, kat kereta ada cermin. Kalau saya pun kat mana pun mesti nak masuk cermin. Cikgu pergi mesyuarat mesti masuk tandas dulu tengok cermin. Jadi benda tu mudah. Kat rumah pun ada cermin. Jadi kita gunakan pendekatan yang mudah dicapai dan mudah diurus. Dan kajian kami ini kami jalankan kepada, awalnya kami ambil 15 orang responden. Kami jalankan selama 3 bulan. Kajian ini berlaku daripada bulan Februari hingga April. Okey, pelaksanaan dia kami sasarkan murid yang tak berapa nak kemas. Maknanya semualah, sama ada dari segi tubuh badan ataupun pakaian dia. Kita tengok macam mana kita dapat. Okey, kaedah kami pilih tadi tu melalui 4 kaedah. Pertama, melalui carta SMART kriteria. Keduanya, soal selidik, guru-guru kami dapat. Begitu juga dengan ibu bapa, pemerhatian serta temu bual. Okey, kalau juri boleh lihat pada juri itu ada buku peraturan sekolah kami. Di dalam buku peraturan pada muka surat 8 dan 9, buku peraturan ini memang berada di bawah badan disiplin. Maka memang telah termaktub di dalam peraturan sekolah kami bilangan 11.1, murid perlu menekankan bahawa mesti menjaga kebersihan diri, fizikal dan mental. Budak kalau dia tak bersih, cikgu, saya rasa kebanyakan macam tu kan, dia punya mentality akan down sikit. Dia akan jadi sedikit pasif. Okay, ini saya dapat daripada kaunselor. Dia akan sedikit pasif, dia akan menjauhkan diri daripada orang. Orang pun akan jauhkan diri daripada dia sebab dia adalah murid yang kadang-kadang berbau. Okay, kajian ni kami buat kebanyakannya adalah pada hari Isnin, pada hari awal minggu persekolahan. Okay, jadi kami anggap nampak macam benda ni alah budak kotor, biarlah mak dia buat sendiri. Nampak macam simple, cikgu macam kecil, tetapi masalah itu sebenarnya besar. Kita buat program ni nak dapat impak yang besar, maksimum impak dia. Okay, bukan budak tu dekat sekolah je, kita nak dia secara berterusan di rumah dan kepada komuniti sekali. Next. Okay, objektif program ini kami sasarkan kepada 3 aspek utama.
Aspek pertama adalah pengetahuan. Kami bukan saja nak bagi dia dari segi pengetahuan saja, pengetahuan bagaimana dia nak menjaga kebersihan yang betul, bahkan dari segi aspek amalan pula. Kami nak juga budak-budak ni dia tahu dan dia buat. Tahu tak buat. Kalau orang kaunseling tahu tak buat, tahu tak buat, tahu tak buat lagi teruk kan. Dia tahu tapi dia tak nak buat. Tapi kita nak objektif kami dia tahu, kemudian dia buat. Akhirnya bila dia buat, sikap tadi akan menjadi berterusan, sehingga murid tadi yang tak berapa nak cantik, nak kemas, dia pula menjadi role model kepada murid-murid yang lain. Okey, ini antara yang kami kenal pasti. Masalah kebersihan tadi kami bagikan kepada dua masalah. Saya cakap tadi kami dapati adalah daripada hari Isnin. Ni kami jalankan kajian ni pada hari Isnin kebanyakannya. Okey, dapati pada hari Isnin gigi mereka tak basuh, tak gosok gigi, kuning, berbau, rambut tak rapi, tak pakai minyak lah bagi budak lelaki. Kemudian badan berbau, ada tak mandi. Sebenarnya sejarah kami pilih ni ada. Sepanjang 14 tahun saya berada di SK Jasin, pada bulan Februari yang lepas kami menemui seorang murid perempuan tahun 2. Masuk je kelas, boleh tanya cikgu ni masuk kelas dia. Sejarah di situ bermula. Masuk saja, murid ni masuk je kelas tu berbau. Lepas tu budak-budak bising, cikgu bau busuk, bau busuk. Kenapa? Rupanya seorang daripada murid tu, ayah dia bekerja kedai makan, anak dia tidur, kemudian anak tu terkencing, dia pakaikan anak dia baju tu saja, dihantar pergi sekolah sebab dah lewat. Jadi bila ditanya, kebetulan Puan Nasliza juga guru kelas, telefon parent dia mengaku memang dia tak sempat malam tadi, anak dia tak mandi, dia angkat anak dia pakaikan baju. Jadi sebenarnya ni nampak kecil tau, tapi budak pun dah mula lari daripada dia. Kita tak nak benda ni berterusan. Maksudnya mak bapak macam anggap benda tu macam simple. Entah je lah, simple kan. Dia tak nampak kebersihan itu adalah satu benda yang akan menjadikan anak dia akan makin lama makin pasif. Itu sejarah dia. Okey, dari segi pakaian pula, kebanyakan dia ada kotor, kemudian kasut tak basuh, stoknya berbau gelepah punya. Okey, dan akhirnya ada juga tudung baju tak bergosok, lebih kepada kriteria kemasan. Okey, ini adalah antara responden kami. Ini sebelum Okey, apa yang kami gunakan dalam program ini adalah kami menggunakan teori behaviors. Sebagaimana pendapat seorang pakar dia, iaitu Pavlov, dia memperkenalkan teori pelaziman klasik. Dia nak panggil anjing untuk makan, dia gunakan loceng. So kami menggunakan teori ini untuk macam mana nak tarik budak ni untuk follow kita. Jadi kami menggunakan sistem kupon. Sistem kupon ni di mana murid akan diberikan kad ganjaran ada dalam juri. Okey, kad ganjaran ni murid saya akan tampalkan. Yang berhak beri tampalan ni cuma 4 orang saja. Saya, cikgu doktor muda, kaunseling dan guru perpustakaan. Saya ada gabung jalin kat situ. Dia dapat token. Dia ada tulis kat ujung ni, kalau sampai sini 20 sen, bawah 20 sen, bawah lagi 50 sen. Kupon ni dia boleh tukar di kedai buku sekolah, dan tidak ada expired. Selagi ada, biasa kita akan tuliskanlah, takut hilang kan, tuliskan nama dia dekat belakang. Okey, Saudara Jawatankuasa, program kos kami. Okey, pernyataan permasalahan. Sebenarnya ada beberapa masalah kat sekolah, kan? Okey, antaranya masalah datang lewat, masalah kebersihan dan kekemasan diri, dan ada juga masalah sikap murid ketika berada di kantin. Okey, next. Kaedah dan teknik kami pilih masalah melalui 4 cara tadi yang saya dah terangkan kat depan. Kita tengok Okey, ini kaedah kenapa kami pilih yang ni. Kenapa kami pilih kebersihan? Kerana melalui SMART kriteria kami dapati masalah kebersihan diri dan kekemasan tu lebih serius berbanding dengan masalah
data lewat. Maknanya data lewat tu makin lama makin kurang. Maknanya kita boleh tangani. Tapi masalah kebersihan ini lebih serius kerana ketidaktahuan. Murid tak tahu macam mana nak gosok gigi, potong kuku dengan betul, sikat rambut, pakai baju, pakai tie yang betul. Jadi kami ambil melalui smart kriteria ni. Kita tengok. Okey, melalui kaedah itulah, maka dengan itu masalah ini adalah lebih serius. Okey cikgu, kalau kita lihat sebenarnya daripada rentetan itulah kami mengambil peluang untuk mengadakan program Cermin Sofistikasi Kendiri ini. Keaslian idea sebenarnya sekolah kami, iaitu kantin kami sebanyak 2 kali telah dipilih sebagai wakil bagi daerah Jasin. Pada tahun 2016 kami menjadi Johan Negeri, kami wakil negeri untuk kantin. Dan ketika itu kantin ni ada satu program di bawah kami berkolaborasi dengan Kelab Doktor Muda. Kami wujudkan kantin Best Buddy. Di mana kantin Best Buddy ni saya akan terangkan nanti macam mana, ada dekat slide saya. Apa itu kantin Best Buddy? Siapa itu kantin Best Buddy? Sebenarnya dia juga menolong badan disiplin. Prasarana kami, okey, prasarana kami tak ada masalah sebab kami ada bilik kaunseling, kami ada bilik doktor muda, kami ada bilik perpustakaan. Tiga kawasan ni dan kantin juga tempatnya berlainan, maknanya sekitar kawasan sekolah. Jadi untuk budak nak mendapatkan bahan-bahan yang kami sediakan ni adalah cepatlah, mudah dia nak dapatkan bahan-bahan ni. Kami letakkan di tempat-tempat tersebut. Okey, alatan dia, ini alatan dia. Okey, alatan rapi diri, ini untuk lelaki, ini untuk perempuan. Okey, kami juga sebenarnya ada sediakan berus gigi tapi dah habis. Ada budak berus gigi kat sekolah, belum beli lagi. Okey, dah habis. Okey, kita mundur sikit. Okey, kita tengok, kita sebenarnya ada bilik berhias. Bilik berhias ada pada 3 bilik sahaja. Bilik kaunseling, bilik doktor muda dengan bilik pustakaan. Saya ni dalam mesyuarat, kemudian benda ni dah bincang dalam mesyuarat agung PIPG pada bulan 3. Dalam mesyuarat mana cikgu-cikgu yang dapati murid tadi tak kemas, rambut tak minyak, walaupun rambut tak minyak sikit pun, rambut awak tak lawa lah, tak handsome. Di mana dia berada? Kat mana dia berada? Kawasan paling dekat kat mana? Kalau dia dekat dengan bilik kaunseling, dia pergilah bilik kaunseling. Dia pergi berhias. Kalau dekat dengan pustakaan, dia pergi pustakaan. Jadi tempat itu, tempat berada di kawasan sekitar. Kalau kantin-kantin lah tempat dia. Okey, sumber kami, kupon tadi daripada kedai buku. Kemudian PIBG dan KSIB banyak membantu. Dan juga guru-guru. Cikgu ni siapa je? Paling banyak menderma cikgu lah. Semua orang tahu. Kita akan menderma. Antara derma yang kita dapat adalah daripada guru-guru, baju anak-anak yang yang tak pakai lagi tapi cantik lagi kan, kami mohon untuk diberikan sumbangan, diletakkan di perpustakaan. Jadi baju-baju tadi, kalau budak tadi yang cerita tadi tu, saya dah tu saya tak sebut nama kan, okay. Dia tu kami mandikan di sekolah bersama ayah dia dan kami pakaikan baju yang ada pada kami. Kemas. Tersebut nama, minta maaf. Okay, next. Okay, idea dia, creativity dia satu je, idea dia ni. Ni saja. Kan? Okay, nampak tadi kos tu tinggi. Sebenarnya kat sekolah saya ada satu pasukan senam rugby. Jadi dekat dewan saya tu ada satu cermin besar. Buku cermin ada 3, bukan satu ada 3 besar. Bukan budak aja boleh tengok, dia tak kemas, cikgu boleh tengok. Besar. Jadi itu yang paling beri impak pada budak dia tengok. Kadang-kadang kita panggil, awak pergi tengok cermin, semua budak dah tahu. Oh, tak lawa ini ustaz, tak lawa. Tengok cermin. Okay. Dan apa maksud sofistikasi Kendiri tadi? Okay, kita tengok. Bermaksud murid yang mempunyai daya tarikan diri yang bersih, kemas dan berketerampilan. Sophisticated. Mesti ada sikit. Kita bagi nama tu, ada nama ni sebenarnya main peranan cikgu. Kita bila bagi satu program, kita bagi satu nama yang gah, budak, apa makna bestnya? Sebenarnya sambutan hari raya je pun. Program jalinan tautan kasih berpadu, contohlah.
dia akan datang, parent akan datang. Sekolah saya, SK Jasin, memang terkenal dengan nama program. Apa sahaja mesti ada nama program. Kalau kasih realistik, memanglah SKJ terkenal dengan nama program. Padahal programnya sama je dekat sekolah-sekolah lain. Tapi nama kita beri untuk menarik ibu bapa datang sekolah. Okey. Jalinan tadi. Untuk makluman, program kami ni merupakan program khas tahun ini, yang mana program cermin sofistikasi Kediri ni kami masukkan salah satu program khas Kelab Doktor Muda. Sekolah saya telah dipilih sebagai sekolah cemerlang wakil Melaka, dan sekolah kami mendapat tempat kedua kebangsaan. Dan projek kami ini salah satunya berada dalam projek khas itu. Maknanya projek ini telah sampai ke peringkat kebangsaan. Kami berkolaborasi, terutamanya mesti unit kaunseling banyak membantu saya, PIBG, unit kantin best buddy tadi, kemudian Kelab Doktor Muda, perpustakaan, dan kami membuat iklan yang agak besar-besaran lah untuk nak menarik minat murid-murid. Kemenjadiannya melalui kajian literature, kajian daripada kamus bahasa, kemudian ada juga kajian daripada Al-Ghazali, Ahmad Amin, serta Nabi kita sendiri, bahawa dia menitik beratkan tentang tabiat dan sikap. Kita budak Linus, apa kita buat? Latih tupi. Segala benda kalau kita buat berulang, akhirnya menjadi apa? Dia akan menjadi satu sikap yang memang akan jadi kelaziman bagi diri kita. Maka daripada kajian itulah kami membuat rumusan bahawa akhlak yang baik seperti menjaga kebersihan, kekemasan, dan merupakan tingkah laku yang baik dan perlu diteruskan. Penambahbaikan yang dilakukan. Saya cerita pasal kantin bersebadi. Kantin bersebadi ni, sekolah saya setiap daripada meja kantin tu akan ada 2 kantin bersebadi. 2 orang akan duduk bersama-sama. Itu memang wajib. Dia rehat memang kena duduk kat situ. Meja itu meja dia. Dia kena jaga. Dan saya kebetulan juga sebagai unit kantin, saya akan beri reward kepada murid tu. Rewardnya adalah makcik kantin bagi air 20 sen, tanda tangan hari dia bagi air, sebab meja tu bersih. 1 bulan, siapa baik dia akan dapat. Itu program lain. Program itu juga menjulang nama Kelab Doktor Muda. Program tu. Jadi kerana daripada situlah saya mudah untuk nak dapat feedback daripada kantin best buddy ni. Siapa pada hari itu tak kemas, siapa tak bersih, dapat feedback kat situ. Dan kalau ada yang tak bersih, tak kemas, terus akan pergi dekat ujung cermin, tengok di situ ada. Next. Dan program seterusnya kita nak bersihkan. Kami buat program jom cuci tangan secara berkala. Banyak kali kami buat. Antaranya kerana kita tahu cikgu, tangan kita adalah ejen yang paling aktif untuk memindahkan kuman ke dalam badan. So kita kena kawasi tangan tu mesti dulu. Metodologi dia adalah benda yang mudah diurus dan mudah dicapai. Itu yang penting. Kita buat program satu benda yang budak boleh nak capai, budak boleh nak urus, dan kena ada guru yang selenggara. Pengesahan data. Ini adalah data ujian peran yang kami jalankan sebelum di antara bulan Februari hingga April. Yang year tu ada budak tak mandi, mandi semua mandi, yang tak pakai minyak pada hari tu. Ini 15 orang responden yang kami ambil. Kita tengok ujian post. Next. Ini transformasi dia, berlaku perubahan. Next. Impak dia bukan hanya pada responden, tetapi kepada semua, termasuk pemimpin sekolah, iaitu pengawas perpustakaan dan PRS. Saya lupa, kantin best buddy itu sebenarnya ramainya PRS yang duduk di kantin best buddy. Dan warga sekolah pun sebenarnya berbangga dengan apa yang kami jalankan. Begitu juga dengan PIBG sekolah. Ini tambah nilai program kami pada tahun ini. Inilah bendanya. Kalau tengok ada buku rekod kesihatan. Itu adalah ilmu ataupun perkara
pengetahuan yang mula-mula budak boleh dapat tentang menjaga kebersihan. Dan buku inovasi ini telah menjadi Name Johan Peringkat Kebangsaan. Dia berada di kelab Doktor Muda, bilik Doktor Muda. Okey, rumusannya, senarionya dia berjaya merubah sebenarnya senario disiplin di sekolah kami. Murid menjadi lebih peka dan akhirnya retitan daripada program ini kami akan teruskan hingga cadangannya kami akan melatih pengawas akan lebih proaktif. Kemudian Badan Disiplin akan berusaha meminta dana sebab kantin kedai buku tak boleh nak sponsor sampai bila-bila kan. Kami akan minta dana lepas ni. Okey. Ini 2016 Johan Kebangsaan Laluan Selamat. 2017 kami melakukan inovasi. 2018 projek khas kami inilah kami jalankan. Okey, ini adalah Laluan Selamat Peringkat Kebangsaan Johan. Okey, kami ada sampai 42 orang sekarang kekuatan. Ini adalah guru-guru Badan Disiplin. Next. Okey, ini adalah carta, sekadar carta. Dan inilah guru besar kami. Terima kasih kepada Tuan Haji Buang bin Saliman yang memberi memberi sokongan yang penuh. Nak datang ni pun tak, sudah cakap boleh. Itulah guru besar kami. Dan sekian daripada saya dan sahabat saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.